sekian bersedia. Astaghfirullahaladzim. Wa na'udzuka wa na'udzuka. A'udzubika min syarri ma sana'tu buluka bi ni'matika. Wa abu bi zambi fa'fili fa innahu rasuluka ila anta lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sina jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumahnya hanya saja untuk mengimarah ke rumah Allah sebagai membuktikan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini seluruhnya, dengan pujian dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam semesta dipuji dengan keindahan ciptaannya. Melihat langit, bumi,
dan segala isinya, manusia akan terpana dan terpukau dengan kehebatan kejadian Allah-Nya Maha Esa. Namun perlu diingat, ada lagi alam juga yang Allah jadikan begitu hebat daripada seluruh alam yang ada, yakni alam kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Namun begitu, manusia hari ini ada sebahagiannya gagal dalam mentafsir atau melihat kejadian manusia ini sebagai kejadian yang hebat, kejadian yang membawa kepada tanggungjawab dan matlamat yang besar. Kerana kejadian manusia ini Allah jadikan ketika Allah nak jadikan manusia ni, tuan-tuan, Allah kumpulkan para malaikat seluruhnya. Malaikat bukan sikit, tuan, banyak. Allah kumpulkan semua malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi dah ada dah, alam semesta dah ada dah, malaikat ada dah, jin ada, semua ada. Tinggal lagi khalifah, yang ni manusia kita lah. Kalau kejadian manusia ni biasa-biasa, tuan-tuan, Allah tak perlu bagi tahu, tak perlu buat special announcement macam launching besar-besaran lah, tuan-tuan. Nak launching ni mesti hebat, dia tutup selimut dulu, tak nampak lagi, semua ternanti-nanti ni, apa ni. Maknanya kejadian yang hebat. Allah berbangga dengan kejadian khalifah ni sebenarnya. Tapi manusia, Allah kata, dengan kejadian dirinya itu terhijab dia untuk melihat kehebatan Allah SWT pada diri. Sebab tu kalau kita interview yang tidak mengaji lah, kita tolak yang mengaji. Yang tak mengaji, tuan-tuan, kalau kita interview hidup macam mana, diri macam mana, bimbang-bimbang banyak kupur daripada syukur. Bimbang-bimbang banyak kupur daripada syukur, tuan-tuan. Kalau nak puji, biasanya minta puji diri. Dia ingat puji diri ni dengan benda je. Tapi bila hidup tak ada benda nak puji dah. Entahlah hidup ni, tahulah macam-macam masalah dah. Tapi kalau hidup tu banyak benda, macam hidup, bagus. Macam-macam ada dah. Habis kalau dah tak ada, tak ada nak puji. Tu dah makam manusia yang tak mengaji, yang tak faham. Sedangkan adanya manusia tanpa ada benda tu hebat dah. Manusia ni, tuan-tuan, tanpa ada apa-apa, tuan-tuan, tanpa ada bangunan skyscraper, tanpa ada kereta-kereta hebat, tanpa ada apa-apa, tuan-tuan, manusia saja tu dah membuatkan malaikat sujud, tuan-tuan. Malaikat sujud, kecuali iblis. Iblis dia tak nak sujud sebab dia jealous, dia iri dengki sebab kehebatan manusia. Kenapa aku tidak dipilih menjadi ketua? Khalifah tu ketua lah, pengganti. Allah nak uji iblis, iblis gagal, tuan. Dia gagal kerana salah meletakkan diri dia. Dia meletakkan diri dia terlalu awal. Tapi awal tak awal pun, tuan, dia beramal puluh ribu tahun, wallahualam. Kita mungkin beramal mungkin 20 tahun pun mungkin terpalit juga rasa mulia tu. Bayangkan 20 tahun konsisten zikir 100,000 kali, tuan. Agak-agak apa rasa? Kalau tak ada pengajian tauhid dan tasawuf, rasa jalan terbang lah. 100,000 zikir tak henti. Iblis tak tidur, tuan. Iblis tak tidur, tak makan, tak minum dia. Tetapi dia salah meletakkan kemuliaan dengan kebendaan amalan tadi lah. Baik. Jadi senerjemahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Poin dalam mukadimah ini nak bagi tahunya bahawa dalam kita nak mensyukuri, dalam konteks kita nak memuji Allah SWT, biar puji sungguh-sungguh. Ini mukadimah. Jangan kita puji sekadar pujian yang hanya separuh-separuh, tidak kafah. Malah salah puji pula tu. Kejadian yang hebat Allah jadikan tiada pujian. Malah kita melihatkan kejadian diri sebagai satu kejadian yang tiada ertinya lagi. Kerana apa? Nisbahnya pada benda, tidak nisbahkan pada Allah. Habis.
Jangan salah letak diri tuan-tuan, jangan salah sandar pada kebendaan. Allah tak jadikan manusia untuk dunia, tapi Allah jadikan manusia untuk Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, Allah kata, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Maknanya hidup kita ni tuan-tuan, kalau dah tak ada apa benda nak buat, nampak dan sudut apa ya, harian punya. Kadang-kadang orang tengok dah harian tu tak tahu buat apa dah. Ada setengah tu, saya ambil contoh suruh rumah lah. Kadang-kadang tu dia tak tahu nak buat apa katanya. Dia ingat kerja dia suruh rumah je. Anak semua dah besar-besar, dah tak tahu nak buat apa katanya. Semua dah susah ustaz lah. Dia nak nisbah kepada jadual harian. Sebenarnya Allah tak jadikan kita bukan nak uruskan benda tu. Malah ada misi yang lebih besar, yakni untuk Allah, yakni pada setiap perkara yang kita buat itu pastikan ingat pada Allah. Yang ini kita nak bahaskan tuan-tuan. Yang ini kita nak cuba singkapi dan hayati dalam tajuk yang saya nak kupas dengan lebih panjang lebar, insya-Allah dengan masa yang ada ni, PKPP ni. Hakikat yang ada dalam tajuk siddiq. Kita masih membahaskan tentang siddiq. Siddiq ni tajuk yang panjang. Apa kena mengena siddiq dengan perbahasan kita ni tuan-tuan? Baik, suka saya buat ulang kaji muzakarah kita ni, perbincangan kita ni mesti kena ada ulang kaji. Kalau tak diulang kaji, kajian itu akan dilupakan. Baik, pertamanya bila sebut tentang kehidupan tuan-tuan, kehidupan ini mesti ada sandaran dalam membahaskannya. Mesti kena ada sandaran dalam membahaskan kehidupan. Apa sandarannya? Kebenaran. Tak kisahlah kehidupan apa, kehidupan rumah tangga, kehidupan perniagaannya, kehidupan siapa pun, konteks kehidupan saja mesti ada sandaran kebenaran. Sebab apa? Sebab ini Allah suruh wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan kehidupan juga dirujuk kepada kehidupan yang bersandarkan agama, ad-din, the way of life. Bila sebut kehidupan mesti kait dengan agama. Kehidupan yang tidak kait dengan agama tu bukan kehidupan. Walaupun dia nampak hidup tetapi tiada agama, mati tuan. Tu ibarat mayat apa, bangkai tak bernyawa ataupun zombie, macam itulah. Dia nampak hidup tapi hakikatnya mati. Sebab yang hidup itu roh, yang hidup itu jiwa. Kalau jiwa dia tidak dibangunkan dengan agama, maka walaupun nampak hidup tetapi hakikatnya mati. Biarpun dia mati tuan-tuan, nampak terdampar macam Nabi Ayub alaihissalam, sakit 12 tahun, 12 ke 18 tahun Allah uji, kena penyakit tangga-tangga kulit tuan-tuan, habis satu badan, terlantar, tetapi jiwa berzikir Allah, Allah, Allah. Itu hidup. Bak kata Haji tanya tadi, Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Fatah sihat tak datang, sungguh. Tapi tuan-tuan, sebenarnya walaupun sakit kita ni, kalau boleh datang ibadat, itulah orang sihat. Orang sihat tak datang ibadat tu orang sakit. Dia kena terbalik nisbah dia. Memang kalau kita mengaji agama tuan-tuan, memang 360 darjah punya sudut pandang. Kalau dalam bahasa teknikalnya reverse engineering concept. Kalau boleh reverse engineering concept, hebat tuan-tuan. Sebab memang semua reverse. Kalau turbin semua kena reverse, semua arah anti clockwise, baru boleh generate tenaga. Memang orang yang sihat tidak beribadat, itulah orang sakit. Orang yang sakit boleh ibadat, itulah sihat. Baik. Jadi kehidupan yang tidak disandarkan kepada agama, maka kehidupan itu sia-sia. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa. Sebut kehidupan kan banyak pakai masa. Semua guna masa tuan. Tapi dalam banyak-banyak masa yang digunakan, mana yang membawa kepada iman? Nah, itu yang dikira. Yang tak bawa kepada iman, sia-sia. Itu yang sepi dah. Jadi iman cerita tentang apa? Wa tawassaw bil haqq, kebenaran. Baik, nak cerita kebenaran tuan-tuan, bab kehidupan ni luas. Sebab din yang
satu lagi ataupun din yang ulama syarahkan yang kita mudah faham tu ad-dinul Islam. Islam tu kita faham dah, tauhid, akhlak, syariat, fikihnya kita faham dah. Oh, Islam, faham. Tapi dalam kehidupan yang umum ni kan kadang orang buat tak faham. Ni yang bahaya ni, kan buat macam ada choice, macam ada pilihan pula kita ni. Ni applykan Islam atau tidak? Habis ngaji Islam, tetapi dalam kehidupan dia gagal menterjemahkan Islam. An-nazafatu minal iman, tapi dalam kehidupan tak bersih, tak nampak pun. Sebab tu dia kena dua-dua sekali, tuan-tuan. Baik, jadi cara kita nak bahas ni dalam kehidupan ini mesti ada kaedah yang membantu perbahasan ini. Macam perbahasan Islam itu tertegak perbahasan dengan usuluddin, dia ada kaedahnya, kemudian akhlaknya, kemudian fikihnya, dia mesti ada usul perbahasan. Dalam kehidupan ada usulnya tidak? Mesti, tuan-tuan. Apa usulnya? Akhlak. 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini yang jumhur asal. Ini, tuan-tuan, wajib kena tahu perkara ni, tuan-tuan. Sebab begini, ada di kalangan yang berjumpa dengan saya, tuan-tuan, dia cakap begini, saya dah beramal, Ustaz, tapi tak ada kesan dalam hidup dia. Ini belum cerita beramal lagi, tuan. Rukunnya macam mana, perbuatan macam mana. Dia dah mula rasa macam nak meragui amalan dia. Apatah lagi solat contoh. Sedangkan solat tu tiang agama. Okey, baik. Cuma di sini kita nak pergi terus kepada yang besar. Saya tanya kehidupan ikut apa? Saya tanya terus je. Kehidupan ikut apa? Al-Quran dan Sunnah. Macam mana, saya tanya terus. Tak tahu, Ustaz, ikutlah. Al-Quran ada 30 juzuk, macam mana nak pakai? Memang saya buka Al-Hafiz. Hadis Sunnah Abu Daud, sudah ni. Tak ngapa hadis, Ustaz? Sudah. Habis tu, bila tak apa hadis, tak apa Quran, tinggal semua. Tu bahaya. Jadi kaedahnya, tuan-tuan, mesti ikut 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. 4 sifat wajib bagi Nabi SAW ini upama teras di dalam pembinaan kehidupan. Susun aturnya mesti bermula dengan 4 sifat ini. Ustaz, saya tak hidup pakai 4 sifat ni. Nyari-nyari hidup. Itu saja. Nyari-nyari, sedangkan benda ni kena wajib tahu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Adapun dalam perbahasan hakikat kehidupan ada ijtihad. Setelah ditahqiqkan oleh almarhum sama Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dia pentahqiq yang utama lah. Ada lagi Mufti Kelantan, Mufti Selangor, Datuk Salahuddin Omar Qari, beberapa ulama lain. Tapi yang utamanya itu almarhum. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh jadi soft. 4 sifat wajib bagi Nabi SAW ini, tuan-tuan, wajib dipakai dalam perbahasan kehidupan supaya hidup tak terkabur. Ini bahasa mudah, tuan. Dia ibarat, tuan-tuan, beli perabot. Tuan-tuan nak masuk dalam rumah perabot, tak tahu nak letak mana. Main bubuh dia dalam rumah tu. Beli perabot sofa letak situ, beli petai letak situ. Amalan bubuh mana? Bubuh lah. Orang beramal kita beramal, orang baca Quran kita baca Quran, orang selawat kita selawat. Bubuh mana? Tahu? Akhirnya iblis senyum, dia nak kacau. Kau nak lawan amal dengan aku? Iblis kata, ana khairu minhu. Nak cakap apa? Aku lebih mulia daripada kamu. Ada seorang ustaz, tuan-tuan, dia, saya lupa nama ustaz tu, saya tengok kat live lah. Dia cerita ada seorang paderi di satu tempat, di satu kawasan tu, hafal 30 juzuk, tuan-tuan. Dan ini saya teringat balik sebelum almarhum Tuan Guru Nik Aziz wafat. Sempat saya pergi jumpa. Antara perkara yang dibisikkan pada saya waktu itu 3 bulan sebelum, dia sangat bimbang orang bukan Islam apa Quran. Dia kata apa? Yang tadi berkait dengan ustaz tadi. Dia kata apa? Nak debat dengan saya, hafal 30 juzuk tidak? Kalau tidak, jangan debat dengan saya. Nganga, tuan. Tu dia. Tapi dia hafal je, faham tidak? Tapi dia action lah. Baik, macam tadi iblis. Kalau kita kata nak beramal baru faham kehidupan, berapa ramai orang beramal tak faham-faham lagi kehidupan?
Nah, ini persoalan yang kritikal yang kita kena fikir, sebab Allah suruh fikir, yatafakkarun ulul albab, yatafakkarun ulul albab, supaya amalan ini bukan kita buat tanpa ada susunan, tanpa ada aturan, menyebabkan amalan-amalan yang kita lakukan itu, sebab tu amalan banyak tuan-tuan. Kalau disusun amalan tu, subhanallah, kadang-kadang tak terikut kita. Kalau boleh ikut, subhanallah, tabarakallah. Baik, apa poin yang nak cakap di sini? Di situlah datangnya kehidupan ini, perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW, menyusun kembali amalan-amalan ini dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita pada landasan yang benar. Contoh, sekarang kita sedang bahas tentang sifat wajib yang pertama, siddiq. Siddiq ni tuan-tuan membahaskan tentang kebenaran. Jadi kebenaran ini adalah membetulkan tujuan beramal. Kan senang nak cerita tu. Oh, gitu ya, siddiq. Sebab iman bermula dengan siddiq, tasdiq bil qalbi. Siddiq, benar, jujur. Kalau din dalam awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah tu ngajilah tauhid, aqidatun najin, faridatul faraid, kitab-kitab mutabar, ngaji tentang akidah. Itu pun kadang tak hafal tuan-tuan. Sifat wajib 20 nganga juga tuan-tuan, kena nyanyi Allahu wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, kena nyanyi tuan. Kalau ditebuk-tebuk je, susun balik, pening, tak wajib ustaz. Memanglah tak wajib nak mengapai susunan tu, tapi dalam mengaji ni wajib. Tapi dalam kita faham susun atur tu pun kadang terlupa. Adakah mengaji tauhid itu untuk diingat atau untuk difaham? Jadi datangnya siddiq ini untuk memahamkan pengajian itu tuan-tuan. Sama dengan Asmaul Husna 99, tak banyak tuan-tuan. Tadi sifat 20 je 99, tapi dah 99 tu tak hafal tuan-tuan, yang main. Dan soalan yang paling bahaya sekali, silap-silap tak boleh hafal, apa dia? Ma rabbuka, habis tuan. Ma rabbuka, itu soalan kehidupan tu. Nah, jadi ma rabbuka ini dijawab dengan apa? Tasdiqu bil qalbi, siddiq. Sebab tu sifat wajib bagi Nabi SAW yang pertama itu jujur, 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 benar, benar, benar. Dalam kita memahami kebenaran, maka benar itulah kita letakkan pada amalan. Benarkah kita beramal? Benarkah kita bekerja? Benarkah kita berumah tangga? Benarkah kita datang masjid? Benarkah kita hari ini melakukan suatu perkara kerana Allah? Kebenaran ini akan merungkai kembali semua persoalan. Itulah siddiq tuan. Maka kita susun tajuk-tajuk yang berkaitan siddiq ini, membantu kita untuk check and balance balik. Sebab dalam kehidupan bukan amalan yang banyak yang dikejar tuan. Kena perhati baik-baik. Iblis cukup kacau benda ni. Dan tadi seorang sahabat saya telefon, ustaz minta pendapat, tanya, borak daripada perbualan tu dapat ilham. Saya kata, kalau cerita nak amal sampai bila, nak habis dalam bab amal, amal ni takkan habis. Cukup, perkataan dia cukup. Amalan mana yang sampai cukup tuan? Yang manakah amalan yang katanya kita dah cukup beramal? Kalaulah sampai ketika kita mengatakan bahawa saya dah cukup beramal, habislah, maknanya kita tidak beramal. Sedangkan ulama meletakkan amalan yang sebenar itu ketika dia beramal, dia tidak rasa beramal. Bayangkan. Tapi kalau sampai tahap rasa dah cukup amalan ni, habislah, ujub masuk. Tapi saya kata yang penting sekarang adalah kena cukup menerima. Menerima tu kena cukup tuan-tuan. Contoh solat, nak tunggu sempurna solat tuan-tuan sampai bila agak? Tak ada siapa pun boleh claim sayalah solat paling sempurna. Ada? Yang tukang mengajar pun tak berani claim. Walaupun dia dah solat ikut Nabi dah, sebiji-sebiji ikut tuan-tuan. Saya Allah bagi subhanallah, tabarakallah, belajar bilhal,
Ni yang paling susah. Kadang-kadang kita boleh belajar dengan depan, tapi bilhan yang susah ni dengan almarhum lah. Ni rezeki lah Allah bagi. Pergi umrah dengan dia tuan, pergi umrah, belajar umrah direct dengan dia, solat dengan dia. Tuan-tuan, Syekh Wahbah Zuhaili ni saya pegang kata almarhum ni, walaupun ini tidak di-apply secara total pada kita, tapi berpegang bahawa anggota sujud itu 7, termasuklah 2 jari kaki ni tuan. Perut, dia panggil perut jari. Tahu tuan-tuan setakat mana? Ketika sujud tak nampak semua. Bayangkan. Dan ini di-apply sendiri oleh almarhum. Waktu dia pergi umrah tuan, ibu jari kaki dia sehari sebelum pergi umrah, batu konkrit jatuh, batu bata tu pom atas kaki ibu jari, berbalut kaki dah. Saya tanya tu apa jadi? Semalam duk susun-susun batu jatuh atas ibu jari, dah luka terkopik. Saya ingatkan dia nak excuse lah tuan. Ni makam aulia ni. Pergi Turki. Kita pergi Turki dulu ziarah. Dia ambil uduk tuan, dia buka tu, dia cucuk kaki dia tu. Allahu Akbar. Dan yang lebih karamahnya tuan-tuan, time sujud ni ibu jari lipat habis sini. Kita ialah bukan tengok time tu lah, kita solat nak tengok, kita kan boleh nampak kan time sujud. Allah cakap. Kalau betul nak tu katanya Syekh Wahbah Zuhaili, ulama fiqh contemporary, semua ulama, dan dia meletakkan itu. Tu kalau nak kata sempurna tu subhanallah, tapi ada yang lebih besar dalam kecacatan. Tetapi ada satu lagi jalan yang penting, yang ini tidak ada kompromi. Apa dia? Adakah kita terima sempurna solat kita ni, bahawa ini satu tuntutan? Ini terima tu, terima. Sebab tu solat itu rukun Islam, iman dulu. Ya Allah, aku terima solat ni satu suruhan. Ya Allah, susah ke senang ke, aku kena solat. Aku solat dengan hati yang lapang, aku solat dengan hati yang tenang, tak ada apa-apa cerita pun solat. Itu siddiq tuan, benar dia. Contoh dalam amalan itu, datang tanpa ada apa-apa isu. Maknanya penerimaan itu kena total sempurna. Sebab tu contoh dalam baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, ni rukun iman. Bila baca Quran, bukan kadang-kadang kita sampai tertukar, ni rukun Islam, rukun iman, tertukar. Sebab apa? Bacaan. Kita nampak dia syariat tuan-tuan. Sebenarnya Al-Quran ni beriman dengan kitab. Sebab tu kadang-kadang ada orang tak hafal tuan-tuan, tapi sebelum hafal, sebelum baca, terima dah semua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tiada keraguan. Maknanya kita tidak boleh ada ragu dulu. Ragu tak boleh ada. Nak baca tu ragu tak ada dah. Bukan ni tengah ragu baca. Sekarang ni kaedah tengah ragu gundah baca. Betul tuan? Ada pula lah kaedah kata tengah resah gelisah, buka je mana-mana Quran, jumpalah nanti hidayah kat situ. Kalau jumpa. Kalau tak jumpa tak jenuh. Maknanya iman itu menyelesaikan semua kekesutan. Iman perbahasan tentang apa? Allah. Jadi bila kata kita menunaikan hak Allah, contoh tuan-tuan, kita kaitkan tentang hakikat yang ada ni. Baik, dalam tajuk hakikat yang ada ni saya nak kaitkan dengan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1 hingga 5 ni tuan. Ini dia punya sandaran kajian kita. Bila kata Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Bila sebut perkataan ni, ayat ini tuan-tuan, cuba kita lihat. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Baik, bila sebut nama Tuhanmu pada segala kejadian, kejadian yang mana yang paling dekat untuk kita kaji? Khalaqal insana min 'alaq. Seterusnya, ia menciptakan manusia. Nampak? Seterusnya ayat ini terus disambut dengan kejadian manusia. Ketika Allah menyuruh
Datangnya wahyu yang pertama Nabi Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW, membawa satu mesej yang sangat besar tentang mengenal Allah, tuan-tuan. Lalu ayat yang paling rapat dengan Iqra, yang ayat yang pertama itu adalah khalaqal insana min 'alaq. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik. Mari kita tengok tentang perbahasan sidik ni, tuan. Yang pertama, Allah suruh kita melihat kekuasaan Allah pada kejadian kita. Kita ambil tadabbur terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada dirimu. Nama Tuhan, Tuhan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sifat kekuasaan Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Dikaitkan dengan surah Sajadah ayat 8. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh. Rahman Rahim ni Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia jadikan kita ingat, kita lihat dengan mata, tuan. Tak, kita lihat dengan sifatnya. Sifat melihat, tu ulama mensyarahkan sifat 20. Hari ini kita melihat bukan dengan mata, kita mendengar bukan dengan telinga, kita bercakap bukan dengan mulut. Dengan siapa kita bercakap? Dengan Allah. Sifat Allah pada mulut kita ni, apa maksud? Berkata-kata, ya mutakalliman, mendengar kita. Kalau tidak, telinga, tuan-tuan. Telinga ni sifatnya peka, mata sifatnya buta, mulut sifatnya bisu. Tapi melihat basar, mendengar sama, berkata-kata mutakalliman. Baik, jadi di sini kalau kita lihat, semuanya ada pada kita ini adalah sifat kekuasaan Allah, bukan sifat kita. Atau kita simpulkan hak Allah. Tuan-tuan, kita bagi modal kat seorang ni niaga 100% kita fund dia, tuan. 100%. Soalan, untung hak siapa, tuan? Dia kalih ke situ baru kita faham. Kalau tidak, orang buat tak faham ngaji tauhid ni. Tu sidik ni iman. Nak kaitkan dengan tadi tujuan kita ibadat ni, tuan-tuan. Kenapa kena lillah, ustaz? Sedangkan saya yang lelah. Saya yang lelah datang masjid penat-penat, saya. Yang sakit saya. Saya yang penat. Kenapa pula Allah dapat nama? Kadang-kadang nakal juga tak? Tapi tak berani nak tanya sebab kan tanya kan jadi lain pula. Tapi ada setengah tu langsung tak buat. Tapi soalannya berbunyi begini. Pada diri kita, tuan-tuan, kenapa kita beribadat? Sebab melihat tu dengan Allah. Allah punya. Kita buta, kita pekak, kita bisu. Bayangkan Allah buat pekak, buta, bisu. Boleh hidup? Tak boleh. Ketika kita boleh hidup, boleh melihat, boleh mendengar, boleh berkata-kata, apa kita kena buat? Sujud. Without prejudice, tanpa ada soal jawab. Hak Allah ni, amalan ni, semua untung je Allah boleh pertimbangkan. Wa imma, kalau Allah kata beramal tak ada pahala pun, kita tak boleh pergi pun, tuan. Ni wujud, alhamdulillah, Allah Rahman Rahimi, bagilah pahala juga. Sekiranya lah solat tak ada pahala, solat duha tak ada pahala, sedekah tak ada pahala, mau tidak kita sedekah? Soalan ini kadang-kadang menjadi persoalan. Kita melihat ada hubungan joint venture. Diri kita ni, diri kita lah taat
Yalah, ikut kesesuaian lah. Kalau kita tak penat, kita taat lah. Tapi kalau penat, kurangkan sikit taat tu. Sedangkan modal kepada diri ni sebi-sebi Allah belaka. Wa imma bila kita dah ngaji dia, insya-Allah tabarakallah, nyaman Allah pilih-pilih insya-Allah, sebab memang sedikit. Ketika Allah kata dan soalan tu tanya, kamu melihat dengan apa? Jawapan orang beriman, dia akan jawab melihat dengan Allah. Kerana sifat melihat bukan sifat saya. Dan ini telah dijawab oleh almarhum Muhammad Ali, tuan-tuan. Muhammad Ali, kita ditanya, who is your bodyguard? My bodyguard is, dia boleh melihat tapi tiada mata, dia boleh mendengar tapi tiada telinga, dia boleh berkata-kata tapi tiada mulut. My bodyguard is your bodyguard. Boleh tengok tuan-tuan live tu, diam kawan tu. I don't need bodyguard. Tu dia. Jadi bila kita semuanya Allah, ada berani kata nantilah, solat nantilah, bila ada masalah, bila dah tak ada apa-apalah, atau bila dah solat, apa aku nak, dia ada lagi. Sebab tu nama lillah, dan kemuncak ibadah tu ikhlas. Bila kata ikhlas, kul huwallahu ahad, Allah semua ada pada kamu itu Allah. Di sini kita nak lapang hati. Allah belaka, Allah punya semua ni, memang hak Allah lah aku sujud, memang Allah berhak untuk menerima sujud ini, kerana semuanya, ujung rambut, ujung kaki, wa iman nafas, semua Allah. Dan kita kena berpenat-penat untuk Allah. Sebab memang di saat kita pun boleh funda seseorang, dan dia tu sanggup berpenat-penat untuk kita yang fund dia, takkan yang bagi hidup kita tak nak berpenat-penat, tuan-tuan. Hanya inilah akan jadinya pertembungan nanti, tuan-tuan. Pertembungan tentang pandangan mata hati dengan mata zahir. Yang kita bincang tadi ni, pandangan mata hati, hati yang dimasukkan tentang iman. Dan hati ni juga ada gangguan alam zahir atau nafsu. Nafsu ni mengajak kepada kebendaan. Sebab tu kenapa kadang-kadang kita berdolak dalih nak beramal, ataupun beramal kita ni ada sesuatu, sebab kita ada gangguan nafsu. Tu je lah. Dan amalan memang nak menundukkan nafsu. Contoh, ustaz nak ikhlas macam mana? Amal sampai ikhlas, tu je lah. Ikhlas ni macam mana? Sampai dia puas, sampai dia dah tak kisah dah dengan apa pun terjadi. Memang dari peringkat awal dia teragak-agak, kan? Nak sedekah teragak-agak sebab mata hati, mata zahir. Mata zahir nampak berkurang akaun. Mata hati nampak janji Allah, hak Allah kamu kena pulangkan. Mata hati cakap. Kalau tak ada pengajian yang memantapkan iman, menang mata zahir. Nantilah nak pula dapat penasihat. Penasihat apa? Itulah dia, iblis. Dia nasihatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Isya'. Allah. Baik, azan kita tutup. Baik. Allahumma salli ala Alhamdulillah. Allah Akbar.
La haula wala la la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb azidamati wassalatul qamati sayyidina Muhammad wa ba'as maqama mahmud allazi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaahnya muliakan Allah SWT. Khair kesimpulannya kita akan sambung insya-Allah pada siri yang berikutnya. Jadi dalam perbahasan sidik dalam tajuk hakikat yang ada ni, kita kena meletakkan kembali adanya itu dengan kekuasaan Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, beratnya kehidupan ni bila sandarkan dengan kebendaan. Sebab semua perkara kita akan nisbahkan apa aku dapat, semua benda tuan-tuan. Wallahi, kalaulah tidak kerana iman yang mendidik kita untuk melihat kembali natijah yang lebih besar dan malah melihat dengan hak yang sebenar, maka kita akan kalah habis-habisan dengan fitnah dunia ni. Sebab itu antara kesilapan yang tanpa sedar manusia akan lakukan bagi yang tidak memahami tentang kebenaran kehidupan ini sidik, perkara yang ada dikatakan tiada, tuan-tuan. Perkara yang tiada dikatakan ada. Ini kita akan sambung perbahasan ini nanti. Contoh, yang ada dikatakan tiada ni disebabkan kepada rezeki. Ini sebagai contoh, banyak lagi ni. Rezeki ni tuan-tuan seringkali kita ucapkan tiada. Asal benda sangkut tak ada rezeki. Asal benda sangkut tak ada rezeki. Asal tak ada makan tak ada rezeki. Asal tak ada duit tak ada rezeki. Sebab kita dah terlampau lama dilatih dengan mata zahir untuk melihat semuanya bersifat benda. Sedangkan rezeki itu sentiasa ada walaupun tiada duit. Rezeki itu sentiasa ada walaupun tiada makan. Malah dalam susunan kebenaran wajib ada rezeki dulu sebelum ada duit. Wajib tuan. Sebab sifat rezeki mustahil tiada. Ni kita gabungkan perbahasan kehidupan. Rezeki ni nama Allah Razzaq. Mustahil sifat rezeki tiada. Sifat dunia harus ada. Mungkin ada. Ada tiada duit harus. Ada tiada anak harus. Jadi ada orang diuji dengan tiada anak. Bila dia tanya bila nak ada anak, stres. Macam wajib ada anak. Bila kita bagi jawapan, lega dia. Harus dia ada anak. Yang wajib ada Allah. Makhluk harus ada. Orang tanya ada duit tak ada, stres tak ada duit. Bila tak ada duit, harus ada duit rupanya. Biasa nak membayar ni macam mana tak? Maka begitu sandar pada rezeki. Ya Allah, Engkau memegang wajib ada rezeki. Rezekikan aku dengan adakan duit. Panjang ceritanya sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu orang dulu tuan tak putus rezeki. Bila tak putus rezeki ni, mana nisbahnya dengan dunia ikut sekali. Tu maksud dia. Sepatutnya. Sebab dia melihat itu dengan Allah, dengan sifat Allah. Maka Allah bukakan benda yang tersirat dia tadi. Tu. Kalau dia melihat sekadar dengan mata, dengan mata tu je lah tengok. Nak belajar sangat tengok duit, duit je lah. Tengoklah duit, duit. Kadang-kadang saya tanya ada satu tempat tuan-tuan, dia cerita bab duit lah, cerita 10 juta, 20 juta, 30 juta. Saya dia jemput datang tu. Saya cakap ni salah tempat ke mak dia.
Tapi ustaz, kita nak tazkirah ustaz. Saya tukar corak tazkirah. Saya cakap, soalan saya tanya, duit ni habis ke tak? Soalan saya cakap. Habislah, sebab tu tak cukup tanah kejar duit. Pening dah. Duit ni tuan-tuan, kalau kata 30 juta, 20 juta, 100 juta, tuan-tuan tengok nisbah duit di dunia ni, yang habis duit kita di dunia ni tuan-tuan, duit tak pernah habis. Tuan-tuan cek tengok kajian tentang duit, kita dah buang kan kajian tentang duit. Kerana apabila benda ni menjadi keperluan asas, ikan pernah habis tuan, ikan sayur pernah habis, sayur keperluan asas kan. Kalau kata no lah duit ni keperluan asas, kenapa bicara habis? Sebenarnya tak habis. Keperluan asas tak akan habis, air tak akan habis, putus je bila ada kerosakan, tu je. Apa saja yang kaitan dengan keperluan asas, kalau tengok dengan hakikat yang ada, takkan pernah tiada melainkan kiamat. Tapi kalau hati ada problem, dia nampak tak ada. Bila nampak tak ada tu habis harga. Tapi kalau dia nampak ada, tapi kena nisbahkan pada tempat yang benar lah. Kenapa ada tu? Kena nisbah lah dengan kebenaran. Sebab kalau kita pergi pada asas, keperluan asas, macam nasi keperluan asas, ikan keperluan asas, makanan, sehingga duit ni nak dapatkan semua ni menjadi keperluan asas, maka duit pun takkan habis. Apatah lagi berkaitan dengan nafkah yang wajib. Sebab tu zakat tuan-tuan, pergilah walaupun berkurangan kadar zakat, tapi duit di zakat tak pernah habis, di Baitul Mal tak pernah habis. Kalau habislah duit di zakat tuan-tuan, kiamat tuan jangan main. Sebab ramai orang tak payah zakat. Tu dia. Kalau lah tiba-tiba dapat laporan zakat habis duit sebab orang tak bayar, habis kiamat tuan. Kiamat jangan main. Lancarkan peperangan tuan, jangan. Orang tak bayar zakat ni berperang, Allah perang dia. Jadi insyaAllah cukup setakat tu dulu. Mohon maaf atas terkasar kata, kurang bicara, terlanjur kata, kekurangan dalam penyampaian hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah moga-moga yang hadir semuanya, yang menonton, InsyaAllah Allah pilih kita semuanya dengan kuasa, dengan izinnya, milih kita masuknya dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim wa bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.